Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan belajar tentang matematik tahun 5 tambah pecahan menggunakan buku teks muka surat 91. Okay. Jadi gunakan buku teks muka surat 91 untuk tajuk tambah pecahan untuk matematik tahun 5. Okey, jadi contoh pada buku teks untuk tajuk tambah perpuluhan. Okey, kat sini dia kata hitung jisim kubis mi dan minyak masak dalam gambar yang ditunjukkan. Okey, jadi gambar yang ditunjukkan ni jisim kubisnya ialah 1.218 kg. Kalau mi, ini mi 1.5 kg dan minyak masak 5 kg. Okay, jadi kat sini kita tambahkan semua sekali. Dan ini kita tulis dia punya ayat matematik dia. Okay. Jadi saya dah tuliskan kat sini ayat matematik dia. Jadi sebelum tu yang penting sekali, sebelum awak nak selesaikan sesuatu soalan tu, yang penting ialah awak kena tahu 1 TP. Okay, 1 TP, 2 TP dan 3 TP. Ini sangat penting untuk awak tahu. Okey, apa maksud 1 TP? 1 TP ialah bermaksud 1 tempat perpuluhan. Okey. Dan 2 TP bermaksud 2 tempat perpuluhan dan 3 TP bermaksud 3 tempat perpuluhan. Okey, ramai yang selalu salah bila sebut 1 TP ni dia kata 1 titik perpuluhan, 1 titik perpuluhan. Okey, jadi penggunaan perkataan titik ni salah. Jadi kita tak pakai titik ni. Kita pakai tempat. 1 tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan, 3 tempat perpuluhan. Okey. Penerangannya. Jadi kalau macam 1.218 kg ni, selepas titik perpuluhan kita tengok 218. Jadi 218 ni ada berapa digit? 1 digit, 2 digit, 3 digit. Jadi untuk 1.218 kg ni ialah 3 TP. Okay, nombor perpuluhan yang ada 3 TP. Okey, cuba tengok yang sebelah ni pula. Okey, kamu dah boleh jawab 1 TP. Dan yang ini tidak ada TP. Tidak ada tempat perpuluhan. Okey, yang pertama sekali awak kena tahu ni. Jadi nak selesaikan tajuk perpuluhan 1 TP, 2 TP, 3 TP ni awak mesti tahu. Okey, baik. Mana kita nak selesaikan soalan ni? Okey, jadi yang pertama sekali sebelum kita nak selesaikan soalan ni, kita kena tukarkan nombor-nombor yang TP dia tak sama dengan yang paling maksimum. Contohnya kat sini. Sini ada 3 TP. Okey. Dan sini ada 1 TP. Okey. Dan sini tiada TP. Okey, tak ada TP. Jadi apa yang perlu kita buat ialah okey. Yang ini dah maksimum 3 TP, kita tak perlu buat apa-apa. Okey, tapi yang ni 1.5 ni kita kena potong, kita tuliskan atas dia 1.5. Okey, kita salin dulu nombor ni 1.5. Okey, berapa TP yang tak cukup? 2 TP. Kita wujudkan 2 TP. Okey. Kita gunakan yang lain. Okey, ini kita wujudkan. Okey. Kemudian untuk yang 5 kg ni, okey, 5 ni kita tulis balik disebabkan dia tak ada TP. Jadi kita wujudkan titik perpuluhan sifar. Jadi yang ni kena potong juga. Okay, jadi sekarang nombor yang pertama, nombor perpuluhan yang pertama ni kita tak ubah. Nombor perpuluhan yang kedua ni kita wujudkan 2 TP. Dan nombor yang ketiga ni kita wujudkan perpuluhan dan ada 3 TP. Okey. Okay, jadi untuk penyelesaian dalam bentuk lazim, disebabkan ni tambah berturut-turut, jadi kita boleh buat dalam satu bentuk lazim. Jadi kita susun 1 perpuluhan. Okey, perpuluhan pun kalau perhatikan saya buat titik-titik macam ni. Jangan letak titik macam tu je sebab tak jelas. Lebih-lebih lagi kalau misalnya kata awak pakai pensel, dia tak jelas. Jadi awak kena
macam bulatkan sikit tapi jangan nampak bulat. Okey. Maksud saya ialah dia nampak titik perpuluhan tapi jelas. Okey. Jadi 1.218 kg. Okay, yang ini 1.5 sifar-sifar. 1.5 sifar kg. Kemudian 5 perpuluhan sifar kg. Okay, barulah letak tambah sebab dia tambah berturut-turut. Jadi jangan pula letak tambah 2 macam ni. Salah. Jadi kalau tambah berturut-turut, satu saja simbol tambah dalam bentuk lazim. Okay, jadi bila dah macam ni, gunakan pembaris. Gunakan pembaris awak. Garis dulu. Okay. Seperti biasa juga, saya tak galakkan ada di kalangan awak yang terus garis bawah ni. Jadi salah. Bila kita dah dapat jawapan, kita baru garis yang bawah ni. Okay. Jadi belum dapat jawapan, kita jangan garis dulu bawah. Maksudnya bila kita dah garis jawapan dekat bawah ni, maksudnya kita dah selesai menjawab. Okey. Okey, ni kita tambahkan 8 sifar-sifar sama dengan 8 kg. Kita tak payah tulis dulu. Kita tambahkan dulu ikut nilai tempat. 8, yang sini 1, yang sini 7, yang sini pun 7. Okey, jadi baru letak kg. Okay, jadi 7.718 kg. Okay, dah dapat jawapan, barulah awak gariskan dekat bawah. Betul-betul letak garisan. Baru nampak kemas. Okay, itu penyelesaian untuk soalan nombor 1. Kita pergi soalan nombor 2. Soalan nombor 2, 1.52 tambah 3 tambah 2.184. Okey, yang ni dia tak ada unit. Kalau yang tadi dia ada unit. Okey, yang ini unit yang digunakan ialah kg. Yang ni tak ada. Semata-mata nombor perpuluhan. Okey, sebagaimana yang saya cakap tadi, bila awak nak selesaikan, awak kena tahu berapa TP. Okey. Yang mana TP yang tak cukup tu kita kena cukupkan. Okey. Jadi yang ni 1.52 berapa TP? 2 TP. Jadi kita cukupkan 3 TP. Ini kita potong 1.52. Kita salin. Okey, berapa sifar yang kita wujudkan? 1. Okey. Okey, kemudian yang 3. Yang 3 ni pun kita potong. Nombor asal tu kita tulis. Sini tak ada titik perpuluhan. Kita wujudkan titik perpuluhan. Okey, jadi kita letak titik perpuluhan sifar. Kemudian yang ni 2.184 ni tak perlu buat apa-apa. Pasal apa? Dia dah cukup 3 TP. Okey, jadi kita selesaikan dalam bentuk lazim. Sama juga maksudnya kat sini kena buat dalam satu bentuk lazim. Jadi kita susun nombor yang pertama, ingat daripada kiri ke kanan, ni nombor pertama, tulis dulu. Nombor kedua, bawah dia. Nombor ketiga, bawah dia. Jadi ada 3 tingkat. Jadi kat sini, kita tuliskan 1, perpuluhan, ingat hati-hati kena tulis dengan jelas. 5, 2, sifar. Kemudian nombor yang kedua, kita tak tulis dulu tambah kat sini. Pasal apa? Kita tahu ada 3 nombor. Jadi nombor yang kedua ni, kita tuliskan bawah dia, 3 perpuluhan. Tak jelas sifar. Dan nombor yang ketiga 2.184 dan simbol tambah. Kita nak selesaikan, kita garis bawah dia dulu 1. Okey, barulah kita selesaikan. Tambahkan daripada kanan. Sifar 4 dapat 4. 2 sifar 8 dapat 10. 1 naik atas. Tambah macam biasa sama macam bentuk lazim nombor bulat. 5 tambah 1 tambah 1 lagi 7. Ni 6. Jangan lupa letak titik perpuluhan. Okay, dah dapat jawapan. Ni tak ada unit. Terus kita gariskan sebelah bawah. Okey. Ini jawapan dia. Untuk soalan nombor
2. Okay, kita pergi soalan nombor 3. Sekejap, saya paparkan kelas sikit. Okay, untuk soalan nombor 3, okay, kat sini melibatkan anu. Anu tambah nombor perpuluhan yang pertama tambah nombor perpuluhan yang kedua, okay, sama dengan jawapan. Okay, jadi kat sini melibatkan anu. Okay, macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Okay, dua nombor ni kita kena tambahkan terlebih dahulu untuk jadikan dia satu nombor. Barulah kita nampak satu nombor tambah satu nombor, barulah dapat jawapan. Okay. Okay. Jadi sebelum kita nak tambahkan tu, okay, sebelum kita nak tambahkan tu, okay, kita check dulu dia punya TP dia, tempat perpuluhan dia. Okay, nombor pertama ni awak tengok kena wujudkan sifar tak? Okey, kena. Jadi bila kena wujudkan sifar, awak potong, tulis dulu nombor dia 147.82 dan wujudkan satu sifar. Barulah cukup 3 TP. Okay, kemudian nombor yang kedua ni perlu tak? Tak perlu. Okay, kemudian yang nombor ketiga ni perlu tak? Okey, perlu pasal 1 TP. Jadi kita tulis dulu 316.8. Okey, berapa banyak TP yang awak kena wujudkan? 2. Okey. Okay, jadi dah cukup 3 TP, dah cukup 3 TP, dah cukup 3 TP, barulah kita selesaikan soalan ni. Okey, langkah pertama tadi kita kata nombor yang nombor yang ni kita tambahkan dengan nombor yang di sini. Jadi kita tulis nombor ni 1 perpuluhan, oh ada perpuluhan. Tak ada 147. Okey, jadi titik perpuluhan ni pastikan jangan awak ubah dengan sewenang-wenangnya. Kalau dia berada di kedudukan antara 7 dengan 8, mana awak kena letak kat situ. Awak tak boleh pindahkan sesuka hati awak, letak dekat sebelah antara 1 dengan 4 ni. Macam yang saya tunjukkan ni. Silap. Okey, jadi teruskan 147.82 sifar. Okay, nombor kedua 93. Kita sebut pun 90. Okay, jadi ini rumah sa. Okay, saya tulis. Ini rumah sa. Ini rumah puluh. Ini rumah ratus. Yang ini rumah per 10. Yang ini rumah per 100. Yang ini rumah per 1000. Okay, jadi kita susun ikut rumah. Kita susun ikut rumah, iaitu rumah puluh. Jadi 93 ni 9 ni berada di bawah 4. Padam ni dulu. Okey. Jadi 93 kita tulis kat sini. 93 perpuluhan sifar 75. Okey. Kita nak selesaikan tu, jadi kita kena garis. Okey. Dan jangan lupa kita buat operasi tambah. Tuliskan simbol di sini, simbol tambah. Okay, kita selesaikan soalan ni. Sifar tambah 5, 5. 2 tambah 7, 9. 8 tambah sifar 8. Titik perpuluhan. 7 tambah 3, 10. 1 di atas. Ni dapat 14. 1 ni atas. Kalau satu ni atas kumpul semula ni pun saya tulis betul-betul atas dia. Jadi awak pun kena tulis sama, betul-betul atas dia. Tapi jangan terlalu besar, jangan lebih besar daripada nombor-nombor yang kita tulis untuk soalan. Biar dia nampak satu kecil. Okay? Ataupun kalau 3 ke, 2 ke, 5 ke, awak tulis dengan kecil. Contohnya macam ni, awak tulis kecil macam tu. Tak sama besar dengan nombor asal. Okey. Jadi kita teruskan yang ni. 1 tambah 1, 2. Okey. Okay, dah dapat jawapan, barulah awak gariskan. Okay, baru selesai. Jadi jawapan dia 240 titik. Maknanya 240.895. Okay.
Selepas titik perpuluhan, ingat jangan ada sebut 895 mentang-mentang kat sini 895 awak terus awak sebut 895. Salah Di selepas titik perpuluhan kena sebut satu-satu. Okey. 240.895 895 satu-satu kita sebut Okay, jadi 3 soalan dalam buku teks ni kita dah bincangkan. Jadi selepas ni awak buat latihan ke surat berapa ni? Surat 192, mungkin 92 muka surat 92. Berapa soalan ni? 1, 2, 3, 4, 5 soalan. Okey, kita tengok sedikit sebelum kita bincangkan sedikit sebelum awak jawab. Yang A tambah terus. Okey. Tapi ingat bila awak nak tambah ni awak kena betulkan dia punya TP dulu. Okey. TP tu apa? TP ialah tempat perpuluhan Jadi ingat betulkan TP dia dulu. TP itu ialah tempat perpuluhan. Tempat perpuluhan. Okey, jadi yang A boleh selesaikan. Okey, kemudian yang B pun sama bentuknya dengan yang A. Kemudian yang C ada melibatkan anu. Okey. Okey, yang C ni kalau misal kata awak tak pasti sebab apa dia melibatkan anu tapi jawapan dia di depan. Jawapannya di depan. Ini saya dah terangkan dalam saya punya video sebelum ni iaitu berkaitan dengan rumus fakta asas matematik ataupun matematik ataupun saya singkatkan dengan perkataan reform. Okey, yang ini kalau misalnya kata awak tak pasti macam mana nak selesaikan ni, awak buka video saya berkenaan dengan tajuk ini. Awak type dekat YouTube, awak cari rumus fakta asas matematik. Okey, saya boleh tunjukkan sekejap. Okey, awak typekan rumus fakta asas matematik. Enter. Okey, itu dia. Awak boleh nampak tu matematik Sekolah Rendah Malaysia, rumus fakta asas matematik. Okey, awak tengok sini nanti awak tahu. Jadi ambil masa sikit untuk awak fahamkan apa yang saya terangkan tentang rumus fakta asas matematik. Okey. Rumus fakta asas matematik ni dia sebenarnya mudah je, iaitu awak kena ingat tentang iaitu awak kena ingat tambah, tolak. Okey. Lepas tu yang mana dah ikuti video tu dia boleh jawab tolak, tambah, kemudian darab, bahagi, kemudian bahagi, darab. Okey. Jadi ini awak akan faham bila apabila awak tengok video rumus fakta asas matematik ataupun reform ni. Jadi awak boleh jawab soalan C. Okay, sama juga dengan yang D, berkaitan dengan rumus fakta asas matematik juga. Okay, kalau nombor 2 ni jumlahkan senang, sama bentuk macam yang A dan B. Cuma beza dia ada bentuk perkataan, jadi dia masuk dalam kategori soalan masalah, penyelesaian masalah. Okay, jadi sama je sebenarnya dengan yang A dengan yang B ni. Jadi selesaikan mudah. Dan jangan lupa bila nak selesaikan ni tengok dia punya TP, iaitu tempat perpuluhan. Jadi selamat menjawab soalan-soalan latihan ini. Dan nanti awak boleh rujuk dengan cikgu awak. Dan kalau misalnya kata awak dah selesai, awak nak membuat pembelajaran kendiri, awak boleh di bawah YouTube ini, awak scroll kat bawah, awak isi ada satu Google Form untuk awak dapatkan video perbincangan latihan bagi tajuk ini. Jadi semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada tajuk tolak perpuluhan pula selepas ni. Jadi sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera.